How could I ever know you when everything lies in disguise? How could I ever forget those eyes looking for my will? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurah Hadatul Aish binti Sejeli. Nombor matrik saya S64170. Saya dan ahli kumpulan saya dari kumpulan 3 ingin membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Tembaga. Tembaga di Malaysia, khususnya di Terengganu, adalah bentuk seni yang dihormati dan tradisional yang menuntut proses yang teliti melibatkan masa, kesabaran, bakat dan pembelajaran. Industri pertukangan logam yang menyumbang secara signifikan untuk memenuhi permintaan penduduk terhadap objek hiasan berakar umbi daripada teknik tembaga pandai yang diturunkan turun-temurun di Terengganu. Industri cottage ini bergantung kepada buruh manual dan menentang automasi sepenuhnya melibatkan kira-kira 150 ahli perniagaan terutamanya di Terengganu. Mengekalkan kaedah tradisional menggunakan tembaga Terengganu campuran zinc, kuning dan tembaga putih. Sejak 500 tahun lalu, seni tembaga Terengganu merupakan salah satu kraf tangan tertua di Malaysia, menggabungkan kaedah tradisional dengan teknik pembuatan moden. Industri itu berusia hampir 300 tahun berdiri sebagai pengeluar tunggal komoditi sedemikian di Malaysia, memerlukan bakat seni yang luar biasa. Satu kajian bertujuan untuk mengenal pasti dan memelihara kepelbagaian dan kreativiti kraf tembaga, menekankan kepentingan melibatkan generasi muda. Usahawan digalakkan untuk menerima kaedah moden sambil mengekalkan ketukangan tradisional untuk pertumbuhan industri yang mampan. Nama saya Muhammad Aikal Roslan dan nombor matrik saya S62456. Tembaga di Terengganu adalah penjaga warisan budaya. Artisan mengekalkan reka bentuk tradisional, motif dan teknik dengan teliti untuk memastikan setiap karya membawa intipati identiti budaya Terengganu. Penduduk tempatan berbangga dengan tradisi seni unik yang membezakan wilayah mereka. Corak dan reka bentuk yang rumit pada tembaga selalunya mengandungi makna simbolik yang berakar umbi dalam tradisi dan kepercayaan tempatan. Simbol ini mungkin mewakili aspek alam semula jadi, kerohanian atau naratif sejarah, menjadikan setiap bahagian sebagai medium penceritaan visual. Sebagai contoh, corak dan motif yang rumit pada tembaga pernah menceritakan peristiwa sejarah tempatan. Setiap elemen ukiran atau reka bentuk membawa naratif budaya, menjadikan tembaga sebagai tempat untuk bercerita dan mengekalkan tradisi lisan masyarakat. Tembaga sering memainkan peranan penting dalam majlis. Barangan seperti dulang dan bekas digunakan dalam majlis perkahwinan, acara kebudayaan dan upacara keagamaan. Penggunaan barang-barang ini menambah lapisan kesucian budaya pada majlis-majlis tersebut. Sebagai contoh, tepak sirih digunakan untuk menyimpan daun sirih untuk dikunyah kekal sebagai lambang tradisi Melayu dan memainkan peranan penting dalam majlis. Tembaga juga berfungsi sebagai representasi ketara identiti budaya Terengganu. Tembaga menjadi simbol kesinambungan budaya, menghubungkan generasi sekarang kepada nenek moyang mereka. Sebagai contoh, perkakas tembaga menggabungkan pengaruh daripada pelbagai budaya, menceritakan interaksi sejarah rantau dengan menampilkan reka bentuk seni Islam, motif Cina atau corak Melayu yang mempamerkan gabungan harmoni pengaruh budaya yang pelbagai. Motif yang diilhamkan oleh alam semula jadi seperti corak bunga dan gambar haiwan menghubungkan tembaga dengan persekitaran alam semula jadi. Hubungan ini mencerminkan penghargaan budaya terhadap keindahan dan perlambangan yang terdapat dalam alam sekitar. Sebagai contoh, bunga dan pokok anggur di atas tulang melambangkan keharmonian dengan alam semula jadi. Sesetengah tembaga menampilkan gambaran haiwan yang boleh membawa makna simbolik. Sebagai contoh, gambaran burung mungkin melambangkan kebebasan atau kerohanian, manakala ikan boleh mewakili kelimbahan dan kesuburan. Nama saya Nurdani Kristina binti Cik Sulaiman, matrik nombor S64470. Okey, hari ini saya ingin beritahu proses untuk membuat tembaga melibatkan beberapa peringkat. Yang pertama ialah membentuk blok dari kayu.
Peruntukannya adalah dengan teliti. Yang kedua ialah bentuk corak lilin di atas blok, memahak untuk dapatkan ketebalan dan bentuk yang diinginkan. Ketiga ialah menciptakan acuan menggunakan campuran pasir, tanah liat dan sekam padi di sekitar blok berlapis diikuti oleh proses de-waxing. Yang keempat ialah mencairkan campuran logam dan menuangkannya ke dalam acuan tanah liat. Akhir sekali ialah menghias tembaga melalui pahatan, pengilap, bentukan dan pemasangan. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Siti Hashimah binti Muhammad Rawai bernombor matrik S64410. Permintaan pasaran untuk tembaga didorong oleh keutamaan untuk produk asli budaya dan sejarah yang bergema. Sejajar dengan minat yang semakin meningkat dalam item yang menceritakan kisah dan memfahamkan ketukangan seseorang. Keunikan, kepentingan sejarah dan teknik rumit tembaga memenuhi sasaran khalayak yang pelbagai, termasuk peminat seni, pengumpul, mereka yang berminat dengan warisan budaya dan mereka dalaman. Di Terengganu, tembaga mempunyai potensi dalam pasaran ketukangan tempatan, pelancongan warisan budaya dan kerjasama dengan komuniti artis. Dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan budaya. Pengintegrasian tembaga ke dalam hiasan rumah sejajar dengan usaha mempromosikan identiti budaya Terengganu. Secara keseluruhannya, industri berpotensi untuk tembaga melampaui perdagangan, mengaitkan prospek ekonomi dengan pemeliharaan dan sambutan warisan budaya di Terengganu. Seterusnya, strategi pemasaran untuk mewujudkan kehadiran dalam talian yang mantap untuk tembaga di Terengganu, iaitu dengan mewujudkan laman web khusus untuk mempamerkan produk dan memudahkan transaksi indagan, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk kandungan dan penceritaan yang menarik secara visual dapat meningkatkan keterlihatan ceramah. Yang kedua, iaitu kerjasama dengan artis, mereka dan pengaruh tempatan menyumbang kepada rekod bentuk tembaga yang inovatif, menarik khalayak yang lebih luas. Selain itu, inisiatif pendidikan termasuk bengkel dan webinar, ia bertujuan untuk memperkaya kesedaran pengguna tentang kepentingan budaya dan ketukangan tembaga. Akhir sekali, iaitu penyertaan dalam acara kebudayaan dan festival dapat menyediakan peluang berharga untuk mempamerkan tembaga, berhubung dengan pelbagai khalayak dan memupuk semangat kemasyarakatan. Strategi ini bukan sahaja mengekalkan warisan budaya Terengganu, tetapi juga dapat menjadikan tembaga menarik minat pelbagai pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Hafizah binti Zainuddin. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, tembaga ialah logam peralihan dengan pelbagai aplikasi dalam kehidupan seharian dan industri, daripada pendawaian elektrik kepada perkakas rumah dan pembinaan. Kelebihannya termasuk kekonduksian elektrik dan haba yang tinggi, kekuatan mekanikal yang baik dan ketahanan terhadap kakisan. Walau bagaimanapun, penggunaannya juga menimbulkan kebimbangan mengenai kesan alam sekitar dan kesihatan jika tidak diurus dengan betul. Oleh itu, sumber tenaga perlu diurus secara mampan untuk memastikan ketersediaan untuk masa hadapan dan meminimumkan kesan negatifnya terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Sekian, terima kasih.